Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan. Video kali ini saya ada berbual dengan Ustaz Akmal mengenai barang-barang hobi yang kita kumpul dan barang-barang tersebut sangat tinggi nilainya. Sebagai contoh, koleksi jam tangan, pinggan mangkuk yang mahal dan komik-komik yang limited edition. Saya juga ada berbual dengan Ustaz Akmal mengenai pengurusan harta pusaka untuk pasangan suami isteri yang dikatakan meninggal serentak. Jadi, jom ikuti perbualan saya dengan Ustaz Akmal. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun komen, boleh hubungi saya terus melalui WhatsApp ataupun panggilan telefon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar? Alhamdulillah baik, selamat raya. Okey, selamat raya Ustaz. Okey Ustaz, tujuan saya call ni sebab saya ada nak tanya dua soalan lah. Soalan ni saya rasa simple je untuk Ustaz jawab, dan kalau boleh Ustaz jawab dengan simple tapi padat lah. InsyaAllah. Okey Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan barang-barang yang katakan contohnya macam mangkuk, pinggan mangkuk yang mahal lah itu, nama tak silap saya jenama dia Corningware. Okey, dia viral lah itu, yang mengatakan pinggan mangkuk tu mahal lah. So saya rasa kalau dia mahal, bila berlaku kematian, mungkin benda tu mungkin akan jadi rebutan lah kan. Ataupun mungkin tidak juga kalau benda tu orang tak tahu harga dia. Okey. Dan sebenarnya di sekeliling saya ni pun ramai juga kawan-kawan saya yang menyimpan sebagai contoh komik tau. Okey, Ustaz pernah baca tak komik Pendekar Laut ataupun Wira Tunggal ataupun Alam Perwira kan? Okey, dulu kita beli komik tu, kita beli, kita baca, kita simpan, memang tu je lah kan. Lepas tu kita bertukar-tukar komik tu dengan kawan, ada kawan pinjam. Okey, tapi dalam 5 ke 10 tahun lepas ni, saya baru sedar rupanya komik-komik tu sebenarnya nilai dia sangat mahal sebenarnya untuk sekarang ni. Sebagai contoh, ada satu komik ni sebenarnya saya join ada satu grup kira macam penggemar komik lah. Okey, kat dalam grup tu diorang siap ada buat bid macam apa dia panggil, lelong bukan lelong. Lelong kan, yang orang contohnya komik ni saya nak lelong berharga RM1. Lepas tu ada orang tawar RM2. Lepas tu orang tawar. Last kali ada satu komik tu, tak silap saya dia jatuh jadi harga RM100. Satu komik tau. Tapi komik tu yang edisi nombor 1 contohnya. Okey. Dan komik tu akan boleh lagi jadi tinggi kalau pelukis asal yang tanda tangan. Iyalah. Macam ni JC. Dan diorang ni bukan setakat komik saja diorang kumpul. Action figure, maksudnya katakan contohnya diorang minat Pendekar Laut. Dengan mainan Pendekar Laut tu pun diorang ada. Ataupun kalau Ustaz pernah baca Pedang Setiawan, dengan pedang-pedang nifeng tu, pedang penjejak badai tu pun diorang ada. So saya ambil contoh ada seorang ni lah. Mamat ni memang dia ada satu bilik. Kalau Ustaz tengok koleksi komik dia ataupun koleksi mainan dia, action figure tu kan, memang kalau saya rasa nak tidur dalam bilik tu. Dan saya rasa mungkin boleh cecah puluhan ribu kot, minimum. Saya tahu, saya pun tak pandai sangat benda ni, tapi dia habis lagi banyak lah kot untuk mengumpul benda tu kan. Okey, ni yang pasal komik.
ada juga yang kalau saya tengok ada kawan saya ni dia kumpul jam. Dan mungkin ada yang jenis kumpul motor-motor lama. So benda-benda macam tu lah. Saya nak minta sekali lagi saya nak minta pandangan ustaz. Macam mana nak uruskan benda-benda ni, ataupun perlu ke diurus benda ni? Maknanya orang tu dah bersusah payah menyimpan masa dia hidup. So ada tak idea ataupun pandangan ustaz untuk apa yang diorang patut buat dengan barang-barang tu semua? Kalau saya rasa dia orang sayang lah barang tu kan. Yalah, yalah tu. Okay. So saya tak faham, saya tak tahu ustaz faham ke tak apa yang saya cakap, tapi dia lebih kepada kalau kita ada benda-benda yang macam rare lah benda tu kan, apa yang dia patut kita buat? Yalah. Dia begini, nak ringkas kan? Of course lah. Saya punya intro pula lama sebab saya rasa macam teruja, cik. Okey. Dia apa yang dinamakan harta tu, apabila sesuatu benda ya, dia mempunyai nilai. Ada nilai tak? Kalau nak tahu ada nilai ke tidak, kita cuba jual. Walaupun dengan harga nilai RM1. Kan? Okey. Ya, jadi kita cuba try adakah komik-komik ataupun pinggan mangkuk tu ada nilai sekiranya dijual. Okay. Kalau ikutkan ada lah. Sekiranya ada nilai, maka apabila kita tinggal pergi, iaitu matilah, maka harta-harta yang kita miliki itu akan menjadi harta pusaka lah. Dan dia tak takluk kepada hukum pewarisan. Hukum pewarisan walaupun nilai dia kecil. Namun harta-harta ini dia tidak biasa dibincangkan sebab dia tidak didaftarkan seperti mana harta-harta kereta, motosikal yang didaftarkan di JPJ kan. Akaun bank didaftarkan di bank-bank kan, takaful semua tu. Dan rumah, tanah, ya, pejabat tanah didaftarkan, ada dia punya geran. Ya, tapi harta-harta yang kita cerita ni harta yang tidak didaftarkan dan kita pun tidak tahu status dia. Maka apa yang kita perlu buat ialah adakah harta ini bernilai kalau dijual kan? Itu paling mudah lah. Okey, kalau dapat jual maka harta itu bernilai. Maka dia tertakluk kepada hukum pewarisan sebab itu adalah milik kita dan harta itu hendaklah halal. Halal dari segi syarak lah. Walaupun komik tu untuk hiburan kan, harus kan. Ataupun apa dengan mangkuk tu kita harus memiliki benda-benda tu, jadi ada nilai. Jadi apabila kita meninggal dunia, harta-harta tu tertakluk kepada hukum pewarisan. Jadi ada dua kaedah lah. Pemilik harta, pemilik komik ni, pemilik pinggan mangkuk ni, sama ada dia nak merancang harta tu semasa dia hidup ataupun dia biarkan sahaja dan menjadi harta pusaka lah. Jadi kalau semasa hidup mungkin dia nak bagi orang, nak sedekah, nak hibah dan sebagainya. Jadi dah bagi pada orang dan insyaAllah dapat pahala kan. Tapi kalau dia masih lagi kepunyaan dia, meninggal, jadi harta pusaka lah disebabkan dia halal dan dia mempunyai nilai. Jadi apa yang waris-waris perlu buat ialah di sinilah kita katakan harta pusaka ni yang untuk diselesaikan. Yang pertama sekali, walaupun waris-waris sudah tahu bahagian-bahagian mereka, adalah kena duduk berbincang dan nyatakan apakah harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah ni. Duduk berbincang. Sekarang ni teknologi banyak, boleh Zoom, boleh WhatsApp group kan. Kita benda-benda macam ni dan nyatakan apakah buku-bukunya ataupun harta pinggan mangkuk ini perlu dijual kerana hutang arwah ni melebihi patutnya, tak dapat tampung kan. Jam tangan ni semualah, pinggan mangkuk ni diagihkan kepada waris-waris individu yang layak ni, maka semestinya kena melihat hak arwah dulu seperti hutang arwah kan. Seperti hutang arwah. Tapi kalau hutang arwah tu dah settle dah, macam mana nak bayar tu semua,
agih kepada waris. Tapi nak agih pula tu, walaupun masa berbincang tu pun problem juga. Sebab apa? Sebab pinggan mangkuk buku-buku ni mana boleh koyak-koyak lah bahagi. Ya, nak koyak kan mana boleh koyak. Pinggan mangkuk mana boleh. Nanti kalau ada 12 set, yang satu set tu ada 12, takkan nak bagi-bagi. Jadi dia tak boleh lah. Jadi kat situ lah keperluan sama ada waris-waris ini melepaskan hak. Sama ada melepaskan hak secara tebus bayar. Maknanya dia nilai lah kadar kan. Dia dah tahu semua faraid bahagian apa. Tapi kata tak apalah abang ambil pinggan makuk ni. Tapi abang bayar. Ataupun semua orang kata tak apa, abang ambil je lah. Kami pun tak nak bayar. Kami pun tahu tentang berapa bahagian. Itu keperluan. Tapi ada masalah juga kadang-kadang kalau nak bincang. Jadi keperluan kat situ lah sebagai pemilik harta. Adakah apabila kita meninggal dunia ni, harta-harta yang kita tinggalkan ini mudah diuruskan? Kalau tidak mudah diuruskan, maka keperluan untuk dia merancang ataupun menyusun siapakah orang yang mampu untuk menjadi orang tengah atau imam, konsultan ataupun pihak ketiga, pihak profesional dan sebagainya untuk mendamaikan aset yang dia tinggalkan. Yang itulah. Maka simpulannya ia menjadi harta pusaka yang perlu diuruskan kerana mempunyai nilai harga, walaupun RM1. Tapi kita kata perkara-perkara ini kebiasaan, tidak payah untuk diuruskan sebab nilainya tidaklah seperti tanah, rumah. Tapi mana mungkin orang tu ada jam tangan yang bernilai ribuan ringgit kan, itu jadi tukar sikit lah. Tapi jarang-jarang orang ada. Tapi kalau ada, dia kena rancang dan kena susunlah dia punya bakal harta pusaka dia. Okey. Kalau ikut pengalaman Ustaz pernah tak uruskan yang ada macam koleksi-koleksi macam ni? Koleksi jam ke, koleksi motor koleksi ke? Koleksi ni tak ada. Tapi saya ada pernah uruskan satu harta yang dia tidak didaftar. Semangkuk gelang emas, perhiasan. Yalah. Dia dah lebih kurang dalam 2 tahun tidak diagih. Jadi saya datang, saya kata formula tu lah. Kalau tak boleh, jual. Kalau tak boleh, agih macam tu dan sebagainya. Maka pada malam kejadian tu, alhamdulillah, waris-waris semua yang telah tua bangka pun, waris-waris tu tak uruskan emas tu. Alhamdulillah kan. Selamat agih lah. Okey. Pengalaman nak semangkuk emas. Alright. So tu pengalaman Ustaz lah. Tapi kalau saya tengok trend sekarang, saya jangka mungkin akan ada banyaklah kes-kes macam ni. Sebabnya penggemar komik, penggemar jam, penggemar apa-apalah, macam mungkin ada yang suka beli macam contohnya Lego yang limited edition ataupun kereta yang Hot Wheels. Sebab benda tu kalau jual tau, memang mahal kalau kena tempatnya. Betul. Okay, alright. So soalan pertama saya rasa dah dapat idea sikit. Okay, kalau soalan kedua pula dia pasal ni Ustaz. Okay, saya difahamkan kalau contohnya ni saya buat satu senario lah. Katakan suami isteri naik kereta, aksiden dan kedua-duanya meninggal. Okey, pada mata kasar kita tengok suami isteri ni meninggal serentak lah, betul tak? Okey, tapi bila pergi kepada pengurusan harta pusaka, dia tak ada istilah meninggal serentak. Dia akan kita kena pastikan siapa yang meninggal dulu. So Ustaz boleh terangkan tak pasal yang saya punya orang kata lebih kurang kemusykilan lah. Okey. Berkaitan dengan mati serentak ni memang secara
ilmiah dia kita baca-baca dalam kitab memang wujud ya permasalahan ini dalam kitab-kitab faraid ataupun pewarisan. Okey. Apa ni, kemudian tapi secara praktikal di Malaysia dia akan melihat kepada sijil kematian, kan ada perbezaan, maka kat situ taklah jadi mati serentak disebabkan ada tarikh berapa minit kan. Okey. Mungkin dari segi perbincangan keluarga tu mati serentak tak dapat, tetapi apabila dilaksanakan memang pegawai pesaka ataupun apabila diuruskan di mahkamah, mereka akan melihat kepada tarikh-tarikh inilah. Sebab tu keperluan dokumen sijil kematian untuk di-apply kan, didaftarkan. Jadi dia akan melihat, okey ni mati dulu, mati dan sebagainya. Maka kalau ikut hukum memang orang yang mati serentak ini tidak saling mewarisi lah. Maka suami tidak mewarisi isteri tidak mewarisi pusaka isteri. Macam tu. Okey. Itu secara syarat lah, tapi dari segi hukum praktikal memang akan dilihat berdasarkan kepada sijil faraid itu. Maka masing-masing akan mengetahui nanti mereka ada bahagian yang siapa mati dulu, yang mati kemudian ni ada bahagian harta pusaka yang mati terdahulu. Begitulah. Maka ni disebut sebagai mati berlapis. Mati berlapis lah. Bukan mati serentak. Disebut sebagai mati berlapis lah. Jadi mewarisi lah. So biasa benda ni boleh tak mengconfusekan kepada pewaris lah, kan? Sebenarnya confuse, memang benda ni confuse sebab kecelakaan ataupun accident tu sama-sama meninggal kan. Tapi dari segi untuk pendetailan tu akan mungkin kalau dia ambil kita ataupun pihak wasda ataupun sesiapa saja untuk uruskan harta pusaka, dia akan terangkan. Bahkan pegawai pusaka pun akan terangkan sebab dia melihat berdasarkan kepada sijil mati. Okey. Jadi mati berlapis lah. Macam tu. Alright. So maknanya kalau untuk mudah kita kata perlu orang ketiga lah untuk terangkan yang dekat pewaris ni kalau berlakunya kes-kes macam ni kan. Ya, sekurang-kurangnya kita sekarang ni dah ada zaman teknologi, ada Zoom, ada WhatsApp, semua boleh tanya pada siapa. Kurang-kurangnya kita ada satu kontak talian hayat, waris talian hayat untuk bertanya tentang pusaka yang ditinggalkan ataupun pusaka dia sendiri. Kan? Betul. Talian hayat, simpan dan boleh tanya kan. Dia macam ni jugalah, macam kita uruskan jenazah ya ahli keluarga, kita dah tahu. Ya, sebab bukannya benda yang biasa kita kafankan, kita mandikan kan. Boleh tak kita mandikan terus? Sebenarnya boleh je kita mandikan terus. Kan? Waris. Tapi kita tanya pada pihak masjid. Ya, dan kita bantu ahli keluarga kita untuk sembahyangkan, untuk mandikan. Begitu juga dengan harta pusaka. Boleh tak kita terus agihkan terus? Boleh. Tapi jarang-jarang benda ni berlaku. Jadi kena tanya orang yang mahir kan. Kurang-kurang macam jenazah lah, takkan nak mandikan terus baru tanya. Betul tak? Kalau nak mandikan, okey dah siap, baru tanya pihak imam, macam ni kami mandikan macam ni. Kalau salah, takkan nak mandikan semula. tak normal lah macam tu kan. Maksudnya buat dulu baru tanya. Patutnya tanya dulu baru buat kan. Ya, betul. Macam tu kita nak kafankan, kita dah ikat-ikat semua, ni salah ni, kena buat balik. Macam tu juga harta pusaka. Tanya, bukannya agih baru tanya. Itu kesilapan lah. Okey, faham. Okey. Alright, so saya rasa dengan pergabungan kita dua ni, insya-Allah orang luar kat sana kalau ada nak tahu, sebab saya rasa soalan yang saya tanya dan jawapan yang Ustaz bagi ni pun ringkas dan padat kan. Mungkin ada banyak lagi yang boleh diperbincangkan ataupun diperhalusi kan. Betul tak Ustaz? Ya, betul-betul.
So jangan segan, jangan malu untuk bertanya kita orang, betul tak Ustaz? Ya, Kita betul. boleh adakan Tanya je, tak ada apa. kita boleh adakan satu sesi yang orang kata tertutup ataupun sesi khas untuk siapa-siapa yang nak tahu kan. Betul-betul. Alright. So saya rasa itu saja Ustaz. Nanti insya-Allah kita sambung lagi lain kali. InsyaAllah. Alright. Okay Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.